Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya berada dekat Villa Embun yang cantik di Janda Baik ni untuk memandu uji satu model baru daripada Volvo Car Malaysia. Nak tahu model apa? Sebelum tu, bagi siapa yang baru saja jumpa channel YouTube Mekanika ni, tolonglah subscribe, like dan share untuk manfaat semua orang. Tak tahu model apa? Jom kita tengok. Okey, inilah dia model Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Okey, model ni sangat menarik sebab ini adalah model EV pertama yang dipasang tempatan, dipasang dekat Malaysia dan model pertama yang dilancarkan oleh Volvo Car Malaysia. Okey, dalam masa dia launch hari itu, Volvo Car dia kata dia akan lancarkan satu model EV setiap tahun untuk pasaran Malaysia. Memang sangat menarik. So, ini adalah model pertama dia lah. Nak tengok apa beza dia dengan model XC40 yang biasa? Jom kita tengok. Okey, sekali pandang memang dia tak jauh beza dengan model petrol. Betul. Sebab apa yang bezanya cuma adalah panel ini. Kalau yang model petrol tu dia ada grill, tapi untuk kereta elektrik dia tak perlukan grill. Jadi dia ada panel yang sama color dengan warna badan. So kalau ini warna putih lah kat sini. Lepas tu dia ada lampu signature atau LED DRL ni, dan dekat bahagian bawah ni ada sedikit corong untuk menyejukkan bateri. Dekat bahagian bawah ni lah bateri dan motor. Itu saja untuk bahagian hadapan, dan dia sangat similar dengan model petrol iaitu XC40 T5. Kalau kita tengok belah sisi pula pun sama juga, tak banyak beza. Okey, dia menggunakan rim bersaiz 19 inci dengan tayar Pirelli P0. Lepas tu kalau dia punya memandangkan ini model XC40, dia memang ada two tone color, which is warna hitam untuk bumbung dan color badan lah. Warna hitam tu pun ada dekat dia punya side mirror. Dan dekat bahagian side mirror ni ada kamera untuk 360. Lepas tu dekat bahagian belakang sikit, dekat dia punya tiang tu ada logo ataupun emblem Recharge. Untuk bahagian belakang totally the same, cuma kalau korang tengok dekat bahagian bawah dia tak ada exhaust. Ya, kereta elektrik kau nak exhaust apa? Okey, untuk ruang kabin XC40 Recharge Pure Electric ni, dia memang tak jauh beza dengan model petrol. Okey, korang still akan dapat material yang premium pada tempat duduk, pada steering dan pada bahagian dekat dashboard ni lah. Cuma apa yang berbeza, korang akan dihidangkan dengan skrin digital bersaiz 12.3 inci yang sangat jelas, sangat cantik, dan semua maklumat pemanduan ada dekat sini. Bila korang pasang navigation pun akan dipaparkan dekat sini. Cuma yang perbezaan paling besar ialah dia punya info system ni, sebab dia sekarang pakai Android Automotive Operating System. Basically, bila korang guna Android Automotive OS ni, korang tak perlu dah sambungkan dengan telefon pintar. Jadi korang boleh guna semua perkhidmatan Google, macam Google Map, Google Assistant. So benda tu memang dah termasuk dalam ni. Jadi kalau korang nak cari tempat ke, tak payah dah nak pakai Waze, pakai je Google Map. Dan paling best sekali, korang boleh gunakan arahan suara Google Assistant. Nanti saya akan demo. Satu benda yang kita boleh puji dengan model ni ialah dia punya 360 kamera. Memang cantik betul, memang jelas, dan korang boleh tengok dia ada 360, dan bahagian mana yang korang nak tengok, just tekan pada pada skrin kat sini lah. Kalau korang nak tengok depan ke belakang ke tepi pun, semuanya boleh. Sound system pula dia guna daripada Harman Kardon dengan 13 speaker. Bunyi dia memang terbaik, memang sedap. Okey lah, sekarang kita try pula dia punya Google Assistant. Okay Google, navigate to home. Navigating to home. Best kan? Power.
Okay, basically ini adalah kali pertama saya memandu EV di jalan biasa. Sebelum ni kebanyakan test drive untuk EV ni kita buat dekat Sepang. So bila ada pengalaman macam ni, saya boleh rasakan bahawa EV ni memang kita boleh drive everyday macam kereta biasa. Berbalik pada XC40 Pure Electric ni, dia menggunakan bateri yang berkapasiti 78 kWh. Sebenarnya bateri dan motor, dua motor ni sama setting dia pada macam model Polestar 2. Power dia dalam 408 horsepower dan torque ialah 660. Satu angka yang sangat besar untuk kereta sebesar ini. Jadi walaupun dia 500 kilo lebih berat, iaitu almost 2 tan, korang takkan rasa berat tu. Sebab bila kau tekan je, dia punya torque tu akan rasa instantly. Itu yang bestnya pasal kereta elektrik. Korang takkan rasa hesitation ke, akan rasa macam lag ke, tak akan ada. Itu yang membuatkan memandu kereta ni sangat-sangat addiktif. Okey, dari segi speed pula, Volvo dah hadkan model ni kepada 180 km sejam. Lagi satu, korang kena faham, kereta elektrik ni bukan untuk dipandu laju all the way. Sebab kalau korang pandu laju all the way, daripada contohnya macam korang nak balik kampung ke, sekejap je akan habis bateri. Dia boleh capai 0 ke 100 km sejam dalam masa cuma 4.9 saat sahaja, which is very fast. Okey, satu benda yang menarik pasal kereta ni ialah dia ada sistem one pedal drive. Maksudnya bila korang dah set dekat setting dia, korang hanya perlu tekan accelerator dan lepaskan accelerator untuk memperlahankan atau memberhentikan kereta ni. Satu lagi manfaat dia ialah dia akan membantu untuk regenerate ataupun menjana semula tenaga elektrik apabila korang lepaskan pedal tu lah. Jadi bila turun bukit ataupun dalam jam, dia akan tambah range drive tu secara semula jadi. Something macam tu lah. So, maksudnya korang dia punya range tu akan lebih jauh. Okey, model ni dia boleh charge menggunakan DC, iaitu pengecasan pantas. Jadi kalau korang charge dari 10% ke 80% cuma mengambil masa dalam 40 minit sahaja. Lepas tu kalau dah beli, ada wallbox dekat rumah, dia punya charge tu dalam 7 ke 8 jam. Kalau lah tak sempat lagi nak beli wallbox dan kita pakai 3-pin socket macam dekat rumah biasa tu, dia akan mengambil masa selama 48 jam. Jadi memang sangat lama, tapi saya tak fikir siapa yang beli kereta ni tak beli wallbox. So maksudnya benda tu tak ada isu. Lagipun Malaysia ataupun kerajaan dah mula pandang kereta EV ni dan akan lebih banyak charging station, bukan saja daripada kerajaan tapi company-company macam Petronas nak buat, Shell pun dah ada few tempat, lepas tu di shopping complex pun ada. Jadi saya rasa tak ada isu sangat dari segi charging selepas ini. Biasanya kalau pembeli kereta EV ni, dia orang dah tahu ataupun dia orang dah ada charging dekat rumah. Macam saya beritahu tadi, kereta ni boleh sekali charge boleh sampai dalam 418 km. Saya tak fikir korang akan drive sejauh itu untuk satu hari. Apa yang saya boleh kata, kena try dulu kereta ni. Kalau lepas korang try, memang rasanya korang tak nak pakai dah ataupun korang tak nak drive dah kereta dengan enjin biasa, sebab kereta ni sangat menarik. Tak percaya, cuba dulu, lepas tu kita tengok macam mana. Memandangkan ini kereta elektrik, dia tak ada enjin. Jadi dia ada tempat penyimpanan barang seluas 31 liter. Tak adalah besar mana, tapi muatlah untuk korang letak charging cable ataupun beli barang kecil-kecil, durian ke, ikan ke, boleh letak dalam ni. Okey, saya dah cerita pasal XC40 Recharge Pure Electric ni. Menarik ke tak? Menarik kan? Kalau korang nak beli, dah boleh tempah bermula 4 April. Pada hari itu juga dia akan umumkan harga model ini. Jadi saya anggarkan kereta ini ditawarkan pada harga 280 sehingga 290. Maksudnya paling senang cakap ialah bawah 300,000 lah. Kalau ada peluang, tolonglah test drive kereta ni, sebab kalau lepas korang test drive tu, insya-Allah korang akan suka kereta ni. Sebab dia ada banyak kelebihan dan dia punya pemanduan pun sangat-sangat
best. Itu je lah saya boleh kata. Warna pula dia ada beberapa warna. Yang ni warna putih. Kalau tak suka warna putih, dia ada warna biru, warna hijau dan warna hitam. Saya rasa setakat itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa share, like dan subscribe channel YouTube Mekanika. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.